Penerangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 14.1I. Point of order. Yang betul, point of order. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberi penerangan berkenaan Peraturan mesyuarat pelan pemulihan negara. Peraturan mesyuarat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dah cukup. Peraturan mesyuarat Bagi 14. Yang Amat Berhormat This is important, very important. Assalamualaikum Just 1 minute. This is- warahmatullahi Tuan Speaker. wabarakatuh. Tuan Speaker, Dan salam sejahtera. Tuan Speaker, point of order. Dato' Yang Di-Pertua. Lama dah. Dah Ini banyak. penting. Dah banyak point of order dah. Ini penting. Yang Amat, tolong. Subhanahu wa ta'ala. Tolong. This is a Sila, point of Yang order, Amat. Tuan Salam Speaker. buat junjungan besar Nabi Tuan Speaker, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peraturan mesyuarat. Saya dengan penuh takzim Peraturan mesyuarat. Tuan berdiri Speaker. di Dewan Yang Mulia Yang ini betul, point of order. menurut peraturan 11 Point of order, Tuan betul. untuk menerangkan Point of order terhadap peraturan mesyuarat dan juga ke atas apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Undang-Undang tadi. Duduklah, duduk. Tak boleh. Ini point of order, ini penting. Saya minta sekejap. Saya dah dengar point of order sejam 40 minit. Saya minta mengguna saja. pakai Tolong. Saya nak berikan hujah secara elok saja. adalah bertujuan Saya minta Perdana untuk Menteri berikan menggembeling masa kerjasama sedikit. seluruh anggota Itu saja. masyarakat dan Point of order, kerajaan Tuan betul. dalam Tak boleh mengatur macam ni. strategi peralihan keluar Point of order, Tuan betul. pada krisis Ini satu perkara yang penting. kesihatan dan ekonomi Point of order, Tuan betul. yang kita hadapi Point of order. Duduklah. Tak boleh tolak point of order. Saya minta Cukuplah, seketika cukup. saja. Sebelum saya memulakan penerangan, Yang Amat Point Berhormat betul. saya Saya mewakili kita nak kerajaan dan bahas seluruh secara ahli elok. parlimen Saya tak panggil Dan apa-apa order empat sendiri. peraturan Saya Dewan. Dan Kena dengar dulu. bangkitkan hujah ini saja. ingin menyampaikan salam Point betul. takziah Point of order. buat semua Point of order, bila ada point of order yang Point of order. COVID-19 Point of order, Tuan betul. yang telah diuji dengan kehilangan Point of order tak boleh tolak. Point of order, Tuan betul. Datuk Yang Mulia, Tak boleh adakan macam ni. Point of order, Tuan betul. bertafakur seketika dan membaca Tuan betul. Al-Fatihah. Point of order. Datuk Speaker, sengat tadi tak pakai Tuan betul, point of order. Tolong. Datuk Speaker, sengat tadi tak pakai mask. Ahli Parlimen, saya minta point of Al-Fatihah. order. Boleh ambil tindakan. Masa point of order dah habis. No Datuk such Speaker, thing. sengat Mana tadi ada tak pakai point of order mask. habis? Mana ada masa point of order? Sampai saya minta bagi lawan Bila-bila sekejap masa saja. dalam mesyuarat. Ini saya tak buat. Ini ada Datuk Speaker, point of order Ini boleh bukan peraturan dibangkitkan menteri. Sekejap bila-bila saja. masa dalam mesyuarat. Mana boleh tolak Mana point ada of order? had masa untuk point of order. Just one point. Terima One kasih point only. Datuk Ketua dan semua ahli Dewan Yang Mulia. Point of order. Tuan Speaker, just Yang one Amat point. Berhormat tengah baca Al-Fatihah ya. Tak boleh tolak permintaan point of order. Saya dah dengar dah Just sejam 20 40 seconds. minit. 20 seconds. 20 saat. Daripada pihak kami. 20 saat. Saya tanya dengan elok-elok itu saja. Ini penting. Please. Just 20 seconds. Betul. Tuan Speaker, terima kasih kerana memberi saya laluan. Ini peraturan mesyuarat 14. Seminit. Yes, peraturan mesyuarat Tuan Speaker 14. Tuan Speaker, saya baru dengar menteri yang menyatakan bahawa kerajaan telah pun membuat keputusan bahawa mereka tidak akan teruskan dengan ordinan darurat. Itu satu. Ya. Nombor dua, saya juga dengar bahawa kerajaan telah pun buat keputusan supaya ordinan itu tidak akan dilanjutkan untuk 6 bulan. Itu apa yang saya dengar. Ya. Tuan Speaker, artikel 1503 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa keputusan untuk lanjutkan ataupun tidak adalah satu keputusan yang perlu dibuat oleh Dewan. Ini cukup jelas. Tak betul. Ya, it's there. Biar izinkan saya baca, Tuan Speaker. Saya baca, a proclamation of emergency and any ordinance promulgated under 2B shall be laid before the House, Tuan Speaker, of Parliament. Unless revoked earlier. Yeah. And if not sooner revoked, shall cease to have effect if resolutions are passed by both houses. Unless revoked earlier. Unless revoked earlier. Unless revoked earlier. That's right. When did you That's right. revoke? But it has to be. When did you revoke? Dah revoke dah. Belum revoke pun. This is a sitting. Datuk Yang Di-Pertua minta 15. diteruskan ucapan. Yang Muhammad. Tak payahlah kita jangan argue. 1503 kata Rakyat nak dengar Perdana unless revoked Menteri. earlier it can be Boleh annulled macam by ni both kami tak house. dengar. Yes. Yeah, so it's Speaker, already revoked earlier. Mana usul untuk revoke? Tak.
Sila. Ya, Saya rasa Tuan Speaker. Ini cukup jelas. cukup. Ni bagus ni, Bu. The Apa nawa itu procedure of semua ni? revocation ada proses Nah itu ni apa? revocation. Bagus ni, Bu. Yang diberi itu menteri beri penjelasan. Sikit ada bincang pasal COVID. Saya terima. Saya tak petikai. Tapi ada proses dia. Tak apalah, kita argue hari Dah lah. Isnin lah, hari Isnin. For the house. Yang Berhormat. When you have to do it Yang in a Berhormat, proper hari- session, Cukup lah, cukup. not under Yang Berhormat, 11.3. Yang Berhormat. Enough is enough. Hari Isnin kita cakap pasal Our darurat. day already gone. Hari ini Yang Amat Berhormat What dah is tunggu this? lama. Silakan. Dia kena sebut tarik. Tak boleh Sudahlah sekarang ini. sebelum Dewan bersyarat. Bagan, Kerana sudahlah. selagi tadi batalkan. Sudahlah. Itu rakyat yang akan batalkan. Yang Berhormat Tak boleh. Bagan. Cukuplah. Itu lagi perkara ialah Bagan duduklah. Yang Berhormat, kita tolong. dah tahu di bawah asas apa. Dengar cakap dia Perdana je. Menteri Bangsa Tolonglah. memberikan ucapan. Kerana Tolonglah. Pihak 14 Kita mau bincang 1I. terowong. Dah diberi penerangan. Penerangan oleh Menteri-Menteri satu. Undang-undang darurat Perlawanan telah pun dengan titah dimasukkan. diraja yang mahukan Rakyat perbahasan. nak dengar Perdana Menteri. Kedua, saya betul. Ya. Kalau kita lihat Yang Berhormat. Sudah, Bagan. Berhormat. Bagan duduk. Sekejap saja. Alamak. Tidak boleh ada perbahasan. Sudahlah, Perdana Haji Lutong. Menteri Pergi balik. penerangan saja. Angkat itu tong. Tidak lebih daripada Angkat itu. itu tong. Duduk. 1503 ada perbahasan. Hanya cakap lepas 1503 cukup jelas. Yang tuanku minta ialah perbahasan, bukan penerangan. You bloody Ini tengah hari. Yang kita nak mahu ialah perbahasan. 1503 Bagan. Saya harap speaker boleh berikan penerangan khususnya apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Yang Berhormat. Point Yang Berhormat. Berapa kali nak ulang perkara yang sama? Yang Berhormat, tolong. Yang Berhormat. Yang Berhormat, silakan. No, kita hendak jawapan. Ini satu perkara penting. rakyat. Baca perlembagaan. You jadi Menteri Keuangan apa you buat? Duduklah, duduk. perlembagaan. Minta Masa jadi Menteri Keuangan apa? Duduk. Sudahlah. Yang Berhormat Bagan. Semua Yang Berhormat. ordinan darurat dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, tadi saya tak sebut, semua ordinan darurat, sebanyak 6 ordinan darurat yang dibuat telah diputuskan untuk di-revoke berkuat kuasa 21 hari bulan 7 tahun 2021. Bukan hari ini. Kena bawa 21 hari bulan 7 dalam tahun Dewan ni. 2021. Ya. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Pembangkang sudah terperangkap sekarang. Hakikatnya Cukuplah. sudah lebih Dengar 18 Perdana Menteri bulan. pula. Negara Rakyat kita nak dengar Perdana Menteri. ditimpa musibah wabak COVID-19. Apa yang berlaku pada hari ini dengan izin is an unprecedented event at an unimaginable scale. Ancamannya lebih besar jika dibandingkan dengan krisis ekonomi dan keuangan yang pernah melanda negara dalam tempoh 4 dekad yang lalu. Malah ketika dunia dilanda virus SARS pada tahun 2003, keadaan ekonomi dunia tidaklah seteruk yang berlaku pada hari ini. Sehingga kini COVID-19 telah melanda lebih 200 buah negara, menjangkiti lebih 190 juta manusia dan meragut 4 juta nyawa. Lebih membimbangkan, Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO telah memberi amaran mengenai penurunan variant of concern atau VOC yang lebih agresif dan mudah menjangkiti seperti varian Delta atau varian mutasi berganda. Varian Delta dikatakan lebih mudah merebak dan menjangkiti individu lain dengan pantas. United Kingdom misalnya telah menyaksikan kadar jangkitan meningkat kepada lebih 50,000 kes sehari. India pula merekodkan jangkitan kes harian tertinggi sebanyak 414,000 pada awal Mei yang lalu. Malah Indonesia juga merekodkan kes kematian harian tertinggi melibatkan lebih 1,200 mangsa sehari. Malaysia, Tuan Ketua, adalah tidak terkecuali
daripada berdepan peningkatan kes yang mendadak ini. Datuk Yang Dipertua, biarpun dalam waktu sukar yang sedang kita hadapi kini, kerajaan sentiasa berusaha untuk melakukan yang terbaik demi rakyat dan negara. Sejak Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih tampuk pemerintahan negara, kami diuji dengan krisis kesihatan dan ekonomi dan juga politik yang getir. Kami mempunyai pelbagai kekangan termasuk dari sumber manusia dan keuangan. Namun kerajaan sedar bahawa dalam keadaan yang sukar ini rakyat bergantung pada keprihatinan kerajaan untuk membantu mereka keluar daripada permasalahan yang dihadapi. Dan oleh itu kerajaan telah melaksanakan 8 pakej rangsangan ekonomi dengan pelbagai bantuan tunai kepada rakyat. Bermula dengan pakej prihatin, kemudiannya prihatin PKS tambahan dan diikuti dengan penjana, kita prihatin, permai, pemerkasa, pemerkasa tambahan dan terkini pakej pemulih dengan nilai keseluruhan RM530 bilion. Semua ini dilaksanakan semata-mata untuk satu tujuan murni, iaitu memastikan kehidupan dan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Agenda perhatian rakyat merupakan antara tumpuan utama kerajaan yang bertujuan membantu kumpulan berpendapatan B40 dan M40 melalui beberapa langkah bantuan tunai secara langsung. Misalnya, di bawah pakej terbaru iaitu pemulih, kita akan meneruskan pemberian bantuan prihatin rakyat atau BPR dan memperkenalkan bantuan khas COVID-19 atau BKC dan bantuan kehilangan pendapatan atau BKP. Seperti yang semua sedia maklum, setiap bulan mulai Julai hingga Disember yang akan datang ini akan dipastikan rakyat dalam kategori B40 akan dibantu dan kerajaan bercadang menyalurkan bantuan bernilai sebanyak RM10 bilion. Selain itu, peruntukan bagi program bakul makanan yang kini masih rancak dijalankan turut dipanjangkan kepada semua ahli-ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara tanpa mengira perbezaan parti politik. Saya menerima laporan ada beberapa kawasan parlimen telah berjaya mengagihkan bantuan kepada kumpulan SASA dalam tempoh tidak sampai seminggu. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan. Kerajaan juga telah membenarkan moratorium pinjaman bank selama 12 bulan, iaitu 6 bulan pada tahun lepas dan 6 bulan lagi melalui pengumuman pakej pemulih baru-baru ini. Kerajaan juga meneruskan pemberian diskaun bil elektrik dan subsidi minyak masak dan minyak petrol untuk manfaat rakyat. Di samping itu, pelaksanaan program latihan dan peningkatan kemahiran turut dilaksanakan sebagai persediaan dalam meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja dan menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat jelata. Bagi menyokong kelangsungan perniagaan dan mengekalkan pekerjaan, terutamanya dalam sektor yang terjejas, kerajaan telah melaksanakan program subsidi upah bagi menampung sebahagian kos majikan untuk membayar gaji pekerja. Kerajaan juga turut membantu menyalurkan bantuan keuangan secara bersasar kepada sektor khusus seperti pusat asuhan anak-anak, gym, kantin sekolah dan agensi pelancongan. Khusus bagi PKS, Tuan Yang Dipertua, kerajaan memahami kesukaran yang dihadapi oleh para usahawan dalam menjamin kelangsungan perniagaan mereka. Oleh itu, kerajaan bersetuju menyediakan bayaran tambahan di bawah geran khas prihatin atau GKP sebanyak RM1,000 yang akan dibayar masing-masing sebanyak RM500 pada bulan September dan November nanti. Selain itu, bagi menyokong agenda digitalisasi usahawan PKS,
kerajaan turut menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 bagi pembelian sistem ataupun langganan platform digital melalui program SME Digitalization Grant. Tuan Ibu Ketua, bagi terus menyokong sektor PKS mendapat kemudahan pembiayaan dan bangkit semula dalam fasa pemulihan, kerajaan akan meningkatkan had siling jaminan di bawah SJPP sebanyak RM20 bilion. Bank Negara Malaysia juga komited untuk menyediakan akses bantuan keuangan kepada usahawan PKS dengan menambah dana pinjaman mudah bagi PKS sebanyak RM4 bilion lagi untuk tahun 2021. Setakat hujung bulan Jun 2021, masih terdapat baki keseluruhan dana pembiayaan PKS berjumlah RM8.6 bilion untuk dimanfaatkan oleh PKS. Di bawah pakej pemulih, PKS juga boleh mendapatkan kemudahan mikrokredit sehingga RM1.1 bilion yang disediakan oleh Agrobank dan Bank Simpanan Nasional masing-masing berjumlah RM500 juta dan Tekun sebanyak RM100 juta. Oleh demikian adalah diharapkan dana-dana ini dapat memenuhi pelbagai keperluan PKS usahawan mikro dalam menggerakkan semula perniagaan selaras dengan pembukaan ekonomi di bawah Pelan Pemulihan Negara. Semua pengumuman pakej rancangan ini, Tuan Ibu Ketua, sebahagiannya telah dan akan dibiayai menggunakan kumpulan Wang COVID-19 atau KWC-19. Penubuhan KWC-19 adalah berlandaskan perundangan di bawah Akta Langkah-Langkah Sementara bagi pembiayaan kerajaan, iaitu penyakit coronavirus 2019 COVID-19 2020 Akta 830 yang diluluskan sebulat suara oleh Dewan Yang Mulia ini. Penjelasan lanjut berhubung dengan semua pakej bantuan dan perbelanjaan di bawah KWC-19 ini akan diperincikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Utama Menteri Keuangan semasa sesi penerangan pakej-pakej bantuan ekonomi pada 29 hari bulan Julai nanti. Apa yang penting adalah pelaksanaan semua pakej ini telah memanfaatkan lebih 20 juta rakyat serta 2.4 juta premis dan entiti perniagaan setakat ini. Lebih RM200 bilion telah dimanfaatkan dalam tempoh yang berkenaan. Datuk Yang Tua, pada 15 Jun yang lalu, saya telah pun mengumumkan mengenai pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara atau PPN sebagai sebuah roadmap dan strategi peralihan keluar dari krisis COVID-19 secara berfasa. Peralihan ini merangkumi 4 fasa, di mana peralihan sesebuah negeri daripada satu fasa ke fasa yang lain selanjutnya melibatkan pembukaan aktiviti ekonomi dan sosial secara beransur. Peralihan ke suatu fasa tidak mengikut jadual masa, tetapi berlandaskan pencapaian kita bersama untuk mengurangkan kadar penularan COVID-19, mengurangkan tekanan kapasiti sistem kesihatan serta meningkatkan tahap perlindungan rakyat menerusi suntikan vaksin. Pelan pemulihan seperti ini turut dilaksanakan oleh banyak negara, antaranya United Kingdom, Australia dan Singapura. Kita belajar, meneliti dan mengambil amalan terbaik daripada negara-negara ini supaya acuan Pelan Pemulihan Negara ini dapat dijadikan panduan penting dan sebagai asas kepada proses pemulihan negara kita. Tuan Ibu Ketua, saya ingin jelaskan Pelan Pemulihan Negara ini dirangka berdasarkan 5 ciri utama. Pertama, mengimbangi keperluan melindungi nyawa dan kehidupan, iaitu sebuah pelan yang melihat ke hadapan atau dengan izin forward looking bagi memastikan keselamatan nyawa, kesejahteraan ekonomi dan kelangsungan hidup rakyat kita diambil kira.
Prinsip ini juga memenuhi tuntutan agama di bawah maqasid syariah, iaitu kaedah hifzun nafs atau memelihara nyawa, dan hifzul mal, iaitu melindungi harta dan ekonomi. Mohon celah tanya sikit. Yang Biar saya habis dulu. Nanti lepas ni ada peluang untuk sikit saja sebab untuk saya itu, nak ya. tanya sikit saja sebelum Yang Amat Berhormat biar saya habiskan teruskan. dulu. Pandan tak ada pengambilan. Bagi minta teruskan Pak Guh. Keduanya sifat dinamik dan Tuan penyesuaian Speaker, peraturan Dewan, iaitu sebuah pelan Peraturan yang Dewan, Tuan Speaker. sentiasa dikemas kini, relevan, Tuan Speaker, peraturan Dewan, berlandaskan sains dan data, peraturan dalam Dewan. menghadapi situasi yang tidak menentu, Saya nak bagi bagi peluang. memastikan Tuan Speaker, kesiapsiagaan negara Tuan Speaker, peraturan Dewan, Tuan Speaker. waktu tempoh peralihan fasa. Minta maaf. Yang Berhormat Pak Guh, peraturan Dewan. Plan pemulihan Saya negara minta akan Pak Guh teruskan disokong dulu. No, saya dengan minta fakta-fakta Yang Berhormat sains, habis dululah, bagi habis. penilaian Yang Berhormat Pak Guh, dan peraturan bukti Dewan. empirikal dan tidak sekadar andaian semata-mata. Ketiganya, Timbalan Speaker, tolong memberikan jangan jadi timbalan penjelasan Speaker. Kerana dan timbalan Speaker tak penerangan. boleh mematuhi peraturan juga. Dengar dulu, bagi habis jangan ganggu. sebagai panduan Saya beri peluang Komandan. bagi memperincikan Peraturan Dewan. perancangan serta menekankan aspek ketelusan ke atas setiap perkara Yang Berhormat dalam Pak Guh. membina semula kepercayaan. Peraturan Dewan, Yang Berhormat Pak Guh. Menggunakan Sabarlah Jurutung, sekejap lagi bagilah. Speaker. Kenapa? Tuan Speaker, Iaitu tidak sebuah ada pelan sesiapa Speaker. pun yang above the law, melibatkan peranan above the standing segenap orders. lapisan Tuan masyarakat. Speaker, Point of order diberi keutamaan. It doesn't matter Prime Minister ke siapa pun tak kisah. Kepada pendekatan keseluruhan negara, a whole of nation, dan kerjasama erat samada di pihak kerajaan pusat, kerajaan negeri, parti-parti politik, pihak Point of order, berkuasa Tuan Speaker. tempatan, sektor swasta, NGO dan rakyat. Semuanya perlu memainkan peranan dalam usaha untuk memulihkan Tuan negara. Speaker, kalau Tuan Speaker tak boleh mematuhi Dan peraturan di luar Dewan, keduanya- sekurang-kurang dalam Dewan patuhi peraturan. Membuat pemantauan Inilah masalah Ni tujuan nak kita yang ganggu tak je tahu ni. patuhi Jelutung ni nak ganggu je ni, jelutung ni. pelan yang Tuan menilai Speaker, kesanan tolong letak jawatan jugalah. You tak boleh patuhi peraturan di luar Dewan. Jangan ganggu. yang berkesan. Pak Guh, saya bagi dia 30 saat. Minta sila Jelutong bagi 30 saat saya. Terima kasih, Tuan Speaker. Yang Berhormat Pak Guh. dilayan ni? Speaker, pembentangan Speaker takkan ada pencerahan. Dia tengah membantang kenyataan menteri, tiada pencerahan. It is the convention of this parliament. Speaker sebelum ni sebut boleh ada pencerahan dan mohon penjelasan. Speaker sebut. Ya, saya minta Jelutong saja kerana dia point of order itu saja. Jelutong 30 saat ya. Memandangkan Datuk Speaker. Datuk point of Speaker. order, memandangkan Datuk Tuan Speaker, Timbalan Speaker. tadi Tuan Speaker dah buat ruling. Bila Perdana Menteri membentang tidak boleh diganggu. Habis. Duduklah benang, duduk mengarut ya. Sila point of order. Terima kasih. Jelas sekali Tuan Timbalan Speaker tak boleh mematuhi peraturan dan akan berat sebelah. Saya minta tarik balik kerana saya telah bagi point of order untuk you bercakap. Silakan. Tuan Timbalan Speaker adalah seorang yang tidak boleh mematuhi peraturan di luar Dewan. Dalam Dewan pun Tuan Sebutkan point of order mana? Tuan Timbalan Speaker. Kenapa tak benarkan Yang Berhormat daripada mencelah tadi? Order berapa Jelutung? Order berapa tu cakap lah. Baik. Habis layan. Oleh kerana Jelutong tidak mahu menyebutkan point of order, saya minta supaya Pak Guh teruskan. No, Yang Berhormat Timbalan Speaker. Untuk Yang Ketua, Yang Berhormat Timbalan Speaker, you sambung cannot lagi. be impartial kerana kamu tidak memenuhi kelima ialah peraturan. untuk membuat pemantauan dan memastikan keberkesanan prestasi, iaitu sebuah pelan yang menilai keberkesanan pelaksanaan melalui pelaporan dan strategi komunikasi yang berkesan. Ringkasnya, PPN adalah sebuah pelan pemulihan yang menumpukan pada strategi untuk keluar dari ancaman COVID-19 secara selamat dan sistematik. Fasa-fasa yang digariskan adalah tertumpu kepada usaha untuk meringankan beban ke atas kapasiti sistem kesihatan awam, membuka semula sektor ekonomi dan membenarkan aktiviti sosial
dalam tempoh masa 6 bulan sehingga akhir tahun ini. PPN tidaklah statik tetapi dinamik, komprehensif dan boleh ditambah baik mengikut keperluan dan situasi semasa. Batu ini Ketua, PPN juga merupakan pelan hala tuju berfasa untuk menyokong peralihan keluar daripada krisis kesihatan dan ekonomi yang tidak hanya bergantung kepada pelaksanaan PKP secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan akan melaksanakan strategi yang lebih holistik, merangkumi program imunisasi serta pelaksanaan saring, jejak dan asing atau dengan izin test, trace and isolate dengan skala besar serta kadar yang lebih pantas lagi. PPN akan menumpukan pada 5 objektif utama, iaitu pertama, melindungi sektor kesihatan awam dengan mengurus penularan wabak, mengurangkan kemasukan ke hospital dan meminimumkan kadar kematian. Kedua, memastikan sistem kesihatan yang mampan. Ketiga, melaksanakan vaksinasi secepat mungkin bagi melindungi rakyat. Keempat ialah membuka semula ekonomi dan membenarkan aktiviti sosial secara berperingkat dengan kepatuhan SOP yang ketat. Dan kelima, responsif dan fleksibel dalam mengadaptasi evolusi persekitaran. Sebagai hala tuju ke arah membuka semula sektor ekonomi, PPN menggariskan 4 fasa peralihan, merangkumi perincian SOP untuk setiap fasa. Peralihan fasa bagi sesebuah negeri akan dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan 3 indikator nilai ambang yang saya telah jelaskan tadi, iaitu purata, bilangan kes harian, kadar penggunaan katil di wad ICU dan peratusan rakyat dewasa yang lengkap divaksinasi. Bagi fasa pertama PPN, ia melibatkan PKP secara menyeluruh, iaitu aktiviti sosial tidak dibenarkan sama sekali dan aktiviti ekonomi pula hanya dibenarkan beroperasi terhad kepada senarai positif khidmatan perlu seperti kedai runcit, penghilang barangan kesihatan, khidmatan utiliti dan lain-lain lagi. Kapasiti bekerja secara fizikal pula dihadkan pada 60% saja. Untuk beralih pada fasa pertama ke fasa kedua, sesebuah negeri itu hendaklah memenuhi ketiga-tiga nilai ambang, iaitu mengurangkan kadar kes harian ke bawah angka 12.2 kes bagi setiap 100,000 penduduk, menstabilkan kadar penggunaan katil di wad ICU ke tahap sederhana dan memberi dos vaksin yang lengkap kepada lebih 10% daripada penduduk dewasanya. Alhamdulillah, sehingga kini 8 buah negeri, iaitu Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak sudah beralih ke fasa kedua. Fasa kedua PPN pula umumnya masih melibatkan pelaksanaan PKP yang ketat, iaitu aktiviti sosial masih dihadkan dengan aktiviti ekonomi dibuka secara beransur-ansur dengan menambah bilangan sektor dalam senarai positif. Antaranya termasuklah sektor pembuatan otomotif dan barangan besi, kedai barangan elektrik dan gunting gambut serta lain-lain lagi. Kapasiti bekerja secara fizikal pula ditingkatkan kepada 80% kehadiran di tempat kerja. Kelonggaran juga diperkenalkan bagi membenarkan beberapa aktiviti sukan dan riadah di kawasan terbuka. Fasa ketiga PPN yang itu melibatkan pembukaan aktiviti sosial dan ekonomi yang lebih luas, selaras dengan lebih daripada 40% penduduk negeri yang berkenaan menerima dos lengkap vaksin. Semua aktiviti ekonomi akan dibenarkan beroperasi kecuali bagi senarai negatif, iaitu sektor-sektor berjangkitan yang tinggi seperti spa dan kelab malam. Kapasiti bekerja secara fizikal masih dikekalkan
pada kadar 80% kehadiran di tempat kerja. Fasa keempat merupakan fasa terakhir selaras dengan kadar vaksinasi negara pada tahap 80% penduduk dewasa. Aktiviti-aktiviti sosial dan ekonomi akan dibenarkan beroperasi dalam suasana norma baru. Aktiviti pelancongan domestik, persembahan dengan penonton serta aktiviti sukan berkumpulan misalnya sudah boleh kembali dijalankan. Dari semasa ke semasa, kerajaan akan terus memantau keadaan di setiap negeri dengan rapi, termasuk mengambil langkah intervensi mengikut keperluan. Di samping itu, kerajaan akan tetap melaksanakan penilaian risiko, termasuk menilai kesediaan mana-mana negeri untuk beralih ke fasa kedua, ketiga dan keempat. InsyaAllah, dengan usaha berterusan untuk menggerakkan proses pemulihan dan program imunisasi yang sedang berjalan lancar, kita jangkakan kebanyakan negeri akan dapat beralih ke fasa keempat seawal bulan Oktober nanti insya-Allah. Saya juga ingin jelaskan, kerajaan sudah memutuskan di sidang khas Majlis Keselamatan Negara bagi negeri yang sudah berada di fasa kedua, ia tidak akan kembali ke fasa pertama. Begitu juga dengan negeri yang beralih ke fasa ketiga, tidak akan berpatah balik ke fasa kedua. Inilah kerana pendekatan PPN menekankan dengan izin exit strategy and no turning back. Walaupun manusia merancang, tapi perancangan Allah jualah sebaik-baiknya. Saya ingin memaklumkan, sekiranya berlaku semula peningkatan kes di negeri tersebut, kerajaan akan mengetatkan kawalan pergerakan berdasarkan lokaliti tanpa perlu membuat perintah kawalan menyeluruh ke atas negeri atau wilayah seperti mana yang dilaksanakan sekarang ini. Dato' Yang Pertua, secara keseluruhannya, PPN ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk memberi tumpuan pada pembukaan semula ekonomi dan aktiviti sosial secara teratur dan berperingkat. Kesinambungan PPN dan langkah-langkah pemulihan ekonomi lain akan diperincikan semasa pembentangan rancangan Malaysia ke-12 dan bajet 2022. InsyaAllah, RM ke-12 dijangka akan dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini pada 20 September dan bajet 2022 pada 29 Oktober yang akan datang. Saya juga ingin memaklumkan, bajet 2022 akan menumpukan pada 3 fokus utama, iaitu agenda memacu pemulihan ekonomi, membina semula daya ketahanan negara dan memangkin pembaharuan atau dengan izin recovery, resilience and reform. Sehubungan itu, tumpuan khusus akan diberikan kepada usaha untuk memulihkan sektor terjejas seperti pelancongan, meningkatkan keupayaan sistem kesihatan awam, serta skop perlindungan sosial dan merancangkan ekonomi digital dalam usaha mengukuhkan daya saing negara dalam menghadapi norma baru global. InsyaAllah, kerajaan menerusi Kementerian Keuangan buat pertama kalinya akan menerbitkan kenyataan pra-bajet atau dengan izin pre-budget statement, termasuk dokumen konsultasi rakyat mengenai tumpuan dasar pada bulan Ogos nanti, selaras dengan usaha meningkatkan ketelusan proses serta penglibatan rakyat dalam penyediaan bajet tahunan ini. Selain itu, sebagai elemen utama penyampaian maklumat mengenai pelaksanaan PPN pada masyarakat awam, sebuah portal pelan pemulihan negara dibangunkan sebagai pusat rujukan sehenti yang memaparkan indikator-indikator terkini serta maklumat berkaitan PPN, manfaat dan juga SOP terkini dengan cara yang mesra pengguna. Dato' Yang Pertua, bagi memastikan PPN berjalan seperti yang dirancang dan dipantau dengan teliti, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Utama Menteri Keuangan telah dilantik sebagai Menteri Penyelaras PPN.
Kerajaan juga telah menubuhkan Majlis Pemulihan Negara atau MPN dengan penyertaan wakil-wakil daripada sektor swasta, pakar industri, NGO, wakil kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah, saya sendiri telah pun mempusikan mesyuarat pertama MPN pada 23 Julai yang lalu. Kerajaan juga bersetuju untuk menjemput 3 wakil pembangkang untuk menganggoti MPN ini insya-Allah. Suratnya akan dikeluarkan dalam sehari dua ni, iaitu masing-masing seorang daripada Parti Pakatan Harapan, Warisan dan Pejuang untuk berkongsi pandangan dan nasihat dalam pelbagai aspek pelan pemulihan ini. Datuk Yang Dipertua, seterusnya saya ingin menyentuh mengenai respon kerajaan terhadap penularan wabak COVID-19 melalui kempen imunisasi untuk seluruh rakyat Malaysia. Melalui pelan PPN, kerajaan akan memastikan proses vaksinasi dijalankan dengan teratur, cepat dan meliputi seluruh pelosok negara. Kita juga berharap penularan COVID-19 ini tidak berterusan menjadi pandemik dan dapat beransur menjadi endemik, iaitu keadaan di mana virus ini mungkin terus wujud, namun wabak ini boleh dikawal melalui adaptasi norma baru, sistem kesihatan awam yang berkesan dan amalan kesihatan serta pematuhan SOP yang ketat. Hakikatnya, Yang Ditua, satu-satunya kaedah yang paling berkesan untuk negara segera keluar daripada Camelot ini ialah dengan mempertingkatkan kapasiti pemberian vaksin kepada rakyat. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan terus diperkasa bagi memastikan proses vaksinasi berjalan dengan lancar dan tepat. Sesungguhnya program vaksinasi adalah kunci utama kejayaan kita melawan COVID-19. Setakat ini kerajaan telah menempah 79.9 juta dos vaksin. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 25.2 juta dos telah diterima dan dijangkakan kita akan menerima jumlah keseluruhan 37.3 juta dos lagi bagi bulan Ogos. Sebanyak 21.9 juta dos akan diterima bagi suku keempat 2021 dan bakinya selebihnya akan diterima pada suku pertama 2022. Mengikut perancangan asal Tuan Dipertua, dijangkakan 80% penduduk dewasa di Malaysia akan menerima dos lengkap vaksin menjelang suku pertama 2022. InsyaAllah program PIK ini akan terus diperhebat supaya sasaran 100% penduduk dewasa menerima dos lengkap vaksin dapat dicapai lebih awal lagi, iaitu pada bulan Oktober tahun ini insyaAllah. Malah ketika ini kerajaan telah mencapai kapasiti kadar suntikan sebanyak lebih 500,000 dos sehari. Kerajaan juga sedar peningkatan kes yang berlaku ini disebabkan sebahagian besarnya oleh penularan di 3 buah negeri, iaitu di Lembah Kelang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan sebahagian daripada Negeri Sembilan. Dia juga menyumbang lebih 70% daripada keseluruhan kes jangkitan harian. Melalui penubuhan dengan izin The Greater Klang Valley Special Task Force, Kerajaan Pusat akan bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri yang berkenaan untuk memastikan penularan virus ini dapat dikawal dan yang paling utama, hospital-hospital mempunyai kapasiti yang mencukupi untuk berfungsi dengan berkesan. Selain itu, di bawah operasi lonjakan kapasiti atau dengan izin Operation Surge Capacity, dijangkakan 100% penduduk dewasa di negeri Selangor dan Kuala Lumpur yang berjumlah 6.1 juta orang akan menerima sekurang-kurangnya 1 dos suntikan vaksin COVID-19 menjelang awal bulan Ogos nanti. Alhamdulillah, setakat ini melalui pelaksanaan PIK, lebih 16 juta dos telah berjaya dibekalkan pada rakyat Malaysia, iaitu merangkumi 11 juta orang telah menerima dos pertama dan 5 juta orang telah menerima dos dua dos lengkap suntikan vaksin.
Kadar vaksinasi harian juga telah melebihi 500,000 dos sehari. Dato' Yang Dipertua, fokus utama PPN juga turut melibatkan usaha meningkatkan kemampuan sistem kesihatan awam dalam memerangi COVID-19. Merujuk pada data global, purata kadar kematian berpunca dari jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 2.2% daripada keseluruhan kes, manakala kadar bagi Malaysia ialah sebanyak 0.7%. Berdasarkan laporan Ketua Pengarah Kesihatan, didapati lebih 98% daripada pesakit COVID-19 di negara kita tidak bergejala atau hanya bergejala ringan. Maka dengan itu, kadar pemulihan di negara kita pada masa ini agak tinggi, iaitu sebanyak 87%. Melihat kepada ancaman COVID-19 terhadap kesihatan rakyat, kerjasama seluruh anggota masyarakat dan kerajaan perlu digembling bagi mengawal pandemik ini. Langkah-langkah yang diambil mestilah berpandukan pada 3 paksi utama. Pertama, memutuskan rantaian penurunan wabak melalui pemerkasaan ujian saringan, pengesanan kontak dan langkah pengasingan. Kedua, mengurangkan kadar morbiditi dan kematian melalui peningkatan kapasiti sistem penjagaan kesihatan, termasuk mengoptimalkan kapasiti hospital pengajar universiti, kapasiti di bawah Kementerian Pertahanan dan juga melalui penyumbaran luar ke hospital swasta. Dan ketiga, melindungi kesihatan rakyat secara keseluruhan dengan menyediakan sokongan yang mencukupi bagi keperluan selain COVID-19. Kerajaan juga menyedari impak pandemik kepada aspek kesihatan mental rakyat Malaysia. Oleh itu, langkah-langkah khusus telah diambil bagi menyelesaikan cabaran yang dialami rakyat berkaitan dengan isu kesihatan mental, seperti mewujudkan talian sokongan psikososial di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan penyaluran dana kepada NGO yang berkaitan dengan kesihatan mental. Dato' Yang Dipertua, kerajaan faham bahawa rakyat berada dalam keadaan resah dan bimbang apabila angka kes harian COVID-19 menunjukkan peningkatan. Kerajaan sedang berusaha sedaya mungkin untuk mengatasi kemelut yang kita hadapi ini dengan mempercepatkan program vaksinasi. Malaysia hari ini adalah antara negara yang terpantas memvaksinasi penduduknya. Memang benar kerajaan ini tidak sempurna. Tetapi apa yang benar ialah kerajaan hari ini tidak berpeluk tubuh, membiarkan rakyat menderita, malah sentiasa bergerak dan bertindak. Kerajaan tepuk atap. Menyelamatkan nyawa dan kehidupan rakyat. Yang penting kita mesti bersolidariti dalam menghadapi zaman yang sukar ini. Tak usahlah kita berbalah dan menuding jari, kerana di sana ada rakyat yang jiwanya sengsara, ada bangsa yang tenggelam punca, ada anak yang menderita, manakala frontliners kita terus terbeban dan hospital kita semakin tertekan. Marilah kita berganding bahu mencari berkat dan meraih jaya pada setiap usaha sama kita. Bulat air kerana pembentong, bulat kita kerana muafakat, bersatu kita teguh dan bercerai kita roboh. Pada saudara dan saudari yang berhormat rakyat Malaysia sekalian, pastinya sudah banyak perkara ini telah menjadi kebiasaan baru kita. Luar rumah perlu memakai pelitup muka, cecair sanitasi menjadi peneman setiap masa, dan penjagaan kendiri mestilah diamalkan walau di mana sahaja kita berada. Selain itu, saya menyeru kepada seluruh rakyat untuk mendapatkan vaksin dengan segera. Tidak kiralah apa jenamanya, ia masih vaksin yang berkesan untuk mencegah wabak yang berbahaya ini. Seganas mana pun wabak ini menakutkan manusia, insya-Allah vaksinasi adalah cara terbaik untuk melindungi nyawa kita. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mendoakan kejayaan dan keselamatan kontingen negara yang sedang berjuang di tamasya Sukan Olimpik Tokyo. Semoga misi 64 barisan atlet
jurulatih dan petugas yang dipimpin oleh Datuk Lee Chong Wei selaku Ketua Kontingen Negara dapat melakar sejarah kejayaan cemerlang buat negara kita dalam tamasya sukan Olimpik ini. Datuk Yang Dipertua, demikianlah ucapan dan pandangan saya mengenai pelan pemulihan negara yang bertemakan #menang bersama. Saya berdoa ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala agar mudah-mudahan kita dapat terus dilindungi daripada wabak COVID-19 dan diberikan kesihatan yang sempurna. Buat rakan-rakan saya ahli-ahli parlimen, pegawai-pegawai pengiring dan keketangan parlimen yang didapati positif COVID-19, saya doakan mereka semua diberikan kesembuhan segera. Begitu juga pada rakyat Malaysia yang dijangkiti virus ini, saya doakan anda semua mendapat rawatan yang terbaik dan segera sembuh insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Speaker.